Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah warzuqna al-ikhlasa wal istiqamah fi talabil ilmi wal 'amali bihi wa nashrihi bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Barisan Haji Tengkuasa Surau Al-Quddus Persin 16 Putrajaya atas jemputan kuliah secara online pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan perbahasan hadis Nabi SAW yang kita ambil dan petik daripada buku 40 hadis Nabi Muhammad SAW bercerita yang telah disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Zamri bin Hashim hafizahullah ta'ala wa adamana fa'u lil muslimin. InsyaAllah pada malam ni kita akan masuk pada hadis yang kelima. Tajuk yang diletakkan di sini adalah jangan jadi seperti utusan kaum 'Ad. Baik. Jadi sebelum kita pergi pada hadis, kaum 'Ad ini merupakan satu kaum yang muncul di zaman dahulu kala. Secara spesifiknya mereka adalah umat kepada Nabi Hud alaihissalam. Dan kalau kita lihat susunan para rasul itu, Nabi Hud ini terletak pada Nabi yang ke Adam, Idris, Nuh, Hud yang keempat. Dan mereka ini berada di negeri Yaman, ya, di Ahqaf, tempat tinggal mereka di Ahqaf di Yaman. Dan Al-Quran menggambarkan kaum 'Ad ini merupakan kaum yang mempunyai kelebihan dari sudut kekuatan tubuh badan, dan juga mereka mempunyai keupayaan untuk membina rumah di tebing-tebing bukit, ya. Jadi ini menggambarkan bahawa mereka adalah kaum yang bertamadun, yang mempunyai kelebihan tertentu. Dan kita lihat, ya, dalam hadis yang kita akan baca ini, kita akan lihat bagaimana salah seorang sahabat Nabi SAW, dia memberikan satu peringatan ataupun pengajaran pada yang lain dalam hadis ini dan juga pada kita, iaitu jangan jadi seperti utusan kaum 'Ad. Apakah maksud di sebalik pesanan ini? Kenapakah kita jangan jadi seperti utusan kaum 'Ad? Baik, saya bacakan hadisnya. Anil Harith bin Yazid Al-Bakri radhiyallahu ta'ala anhu, daripada seorang sahabat Nabi bernama Al-Harith bin Yazid Al-Bakri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau daripada kabilah Rabi'ah, ya. Qala, kata beliau, cerita beliau, kharajtu ashkul ala ibn al-Hadrami ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku telah keluar nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan untuk mengadu kelaku ataupun mungkin perangai seorang sahabat Nabi yang lain bernama Al-Ala bin Al-Hadrami. Al-Ala bin Al-Hadrami ini merupakan salah seorang sahabat Nabi yang telah dilantik oleh Nabi SAW untuk menjaga kawasan tertentu. Ya, macam kita hari ini mungkin YB ataupun DO yang ditugaskan untuk menjaga kawasan-kawasan tertentu, bertanggungjawab di atas penduduk yang dijaga. Jadi Al-Harith ni dia nak pergi ke Madinah daripada tempat tinggal dia, nak jumpa Nabi, nak mengadulah tentang salah seorang daripada orang lantikan Nabi SAW. Tidak dinyatakan apa yang dilakukan oleh Al-Ala, tapi adalah isu yang cuba beliau nak adukan pada Rasulullah. Famarartu bir Rabazah, kata Al-Harith, lalu aku lalulah di satu kawasan bernama Rabazah. Fa idza ajuzun min bani Tamimin munqati'un biha. Lalu di Rabazah, kata Al-Harith, beliau terjumpa salah seorang wanita yang sudah tua berseorangan. Macam dia sedang tunggulah orang lalu lalang nak tumpang. Ya.
Faqalat li. Jadi Al-Haris ni dia tengok perempuan yang sudah berumur tu, dia tahu ini perempuan daripada Bani Tamim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, Bani Tamim dan juga Bani Rabi'ah. Bani Rabi'ah yang merupakan kabilah Al-Haris tadi, dengan Bani Tamim, kabilah wanita tua ini, sebenarnya kedua-dua kabilah ini pada waktu itu sedang, orang cakap, sedang panas, bercakaran. Ya, mereka ini selalu bertembung, selalu berperang. Ya, selalulah ada sajalah yang tak puas hati, ada sajalah benda yang tak kena antara kedua pihak ini. Jadi, walaupun Al-Haris tahu perempuan tua itu daripada Bani Tamim, tetapi beliau tidaklah berkasar, ya, ataupun tidaklah menggunakan kesempatan untuk membuli wanita tersebut. Ya. Maka kata Al-Haris, lalu dia ditegur oleh wanita tersebut, dia kata, Ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Inilah kalau kita panggil orang yang kita tak kenal lah. Innali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajatan. Makcik ni ada keperluan nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahal anta muballighuni ilaih? Bolehkah anak tolong bawakan makcik jumpa Nabi juga? Jadi kebetulan jalan Al-Haris ni sama dengan makcik tadi. Makcik tadi nak jumpa Nabi, Al-Haris pun nak jumpa Nabi SAW. Walaupun kedua-duanya daripada pihak yang sedang bertelagah pada waktu itu. Ya, dua-duanya orang Islam. Dua-duanya orang Arab. Tapi daripada kabilah yang berbeza, yang kebetulan pada waktu itu mereka sedang bercakaran. Ya. Qala, kata Al-Haris. Al-Haris pun malas nak cakap banyak, malas nak ungkit-ungkit benda yang sedang berlaku. Kata Al-Haris, fahamaltuha. Lalu saya pun bawa lah makcik tadi. Bawa macam mana saya pun tak pasti. Mungkin kalau dia ada kuda, dia letaklah makcik tadi di belakang dia barangkali. Ya. Fa'ataitul Madinata. Sampailah aku ke Madinah Al-Munawwarah. Fa'idhal masjidu ghassun bi ahlihi. Sampai Madinah, kata Al-Haris, tengok-tengok masjid waktu tu ramai orang. Orang berimpun kat Masjid Nabawi pada waktu itu. Wa idza rayatun sauda'u takhfiqu. Al-Haris cerita, dalam pada ramai-ramai itu beliau terlihat bendera hitam yang sedang berkibar. Wa Bilalun mutaqallidun as-sayfa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga ternampak Bilal bin Rabah, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu bersiap sedia dengan pedang di tangannya, sedang pegang pedang. Nampak gaya macam nak pergi perang lah. Ya. Fakultu, maka bila baru sampai, tak tahu apa yang sedang berlaku, macam biasalah, Al-Haris tanya kepada orang yang berada di sekitar, Ma sya'nun nas? Apa yang sedang berlaku ini? Apa yang orang ramai sedang buat? Qalu, kata orang tu, yuridu an yab'atha Amr bin al-As wajhan. Nabi SAW, dia nak menghantar satu batalion tentera. Kalau dalam sirah Nabi SAW, kalau Nabi hantar satu batalion, satu kumpulan tentera untuk berperang, dan Nabi tak ikut, maka rombongan itu dipanggil, ataupun peperangan itu dipanggil sariyah. Dia ada dua istilah. Satu istilah sariyah, perang. Yang kedua ghazwah, juga bermaksud perang. Tapi walaupun dalam bahasa Melayunya bermaksud yang sama, tetapi istilah sariyah bermaksud peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi SAW. Nabi hantar aja. Nabi siapkan tentera, Nabi lantik ketua dalam tentera tersebut, dan Nabi hantar. Kalau ghazwah, maka Nabi sendiri menjadi ketua dalam peperangan tersebut, dan Nabi hadir dalam peperangan tersebut. Seperti Ghazwatu Badrin, perang Badar, Ghazwatu Uhudin, perang Uhud dan sebagainya. Baik. Kata Al-Haris, Qala fajalastu. Lalu bila tengok Nabi tengah sibuk sedang berurusan dengan kumpulan tersebut, nak hantar Amr bin al-As sebagai ketua, aku pun duduklah sekejap. Duduk, tunggu. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzilahu aw qala rahlahu. Tidak lama kemudian lepas selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun balik ataupun masuk ke rumahnya. Sebagai riwayat kata, Nabi naiklah kenderaannya nak balik rumah. Lalu bila Nabi dah balik rumah, fasta'zantu alaihi. Bila Nabi sampai rumah, aku minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak jumpa. Ya, sebab tujuan datang nak apa? Nak mengadu. Tadi perempuan tu tadi datang nak apa? Jumpa Nabi juga, tapi tak tahulah apa sebabnya. Baik. Fa'azina li, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima, mengizinkan aku masuk.
fadakhaltu, aku pun masuk, fasallamtu, aku bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi kepada Nabi SAW. Faqala, lalu Nabi pun kata, hal kana bainakum wa baina bani Tamimin syai'un? Al-Harith, adakah ada di kalangan kamu ini, dengan juga di kalangan kabilah Tamim itu, peperangan? Maksudnya Nabi tahulah, ya, antara kabilah Rabi'ah yang diwakili oleh Al-Harith dengan kabilah Tamim ini adalah bergaduh. Jadi Nabi bila tengok, Nabi kata, apa cerita antara kamu, kabilah kamu dengan kabilah Bani Tamim? Ya. Kata Al-Harith, na'am, ya betul, memang antara kami adalah gaduh sikit-sikit, adalah tak puas hati. Wa kanat lana dabratu alaihim, yang terakhir kami bertambung dengan mereka dan kami menang. Ya. Wa marartu bi'ajuzin, dah terlajak cerita, walaupun memang ada hubungan yang panas antara kabilah Al-Harith tadi, iaitu kabilah Rabi'ah dengan kabilah Bani Tamim, tapi Al-Harith cerita, wa marartu bi'ajuzin, tapi masa nak mari sini, aku terjumpa seorang wanita tua, min Bani Tamimin munqathi'un biha, ya, seorang wanita tua yang daripada Bani Tamim yang berseorangan, ya. Fasa'alatni an ahmilaha ilaika, dan wanita tadi dia minta tolong aku supaya bawa di sini sekali untuk jumpa dengan kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hahiyal bab, dan dia berada di luar pintu sana. Fa azina laha fadakhalat, Nabi pun bila tahu ada tetamu lagi yang kedua kat luar, Nabi kata, suruh dia masuklah. Dia pun perempuan tua, duduk lama-lama kat pintu, mungkin tak sedap, tak selesa, bagi dia masuk. Jadi sekarang ni tetamu Nabi ada berapa orang? Tetamu Nabi ada 2 orang. Seorang Al-Harith bin Yazid Al-Bakri daripada kabilah Rabi'ah, seorang wanita tua daripada kabilah Bani Tamim. Kebetulan dua-dua orang ini daripada 2 kabilah yang sedang bertelingkah. Tapi walaupun bertelingkah pun, kita boleh nampak bagaimana akhlak Al-Harith ni, dia tak berkira. Dia nampak ada orang perlukan pertolongan, dia tolong. Walaupun orang itu sendiri daripada pihak yang mungkin dia pun tak berapa nak berkenan. Sebab apa? Sebab mereka sedang, orang kata, bertembung, berkelahi dan sebagainya. Inilah antara akhlak yang kita kena tiru, tuan-tuan dan puan-puan dan puan-puan sekalian. Walaupun kita mungkin ada berbeza. Kalau di Malaysia ni kita kata berbeza apa, tuan-tuan? Yang saya nampak, kita ni di Malaysia berbeza parti politik. Ya, orang Melayu pun ada beberapa parti kan. Tak apalah itu demokrasi yang diamalkan oleh Malaysia membenarkan untuk sesiapa pun memilih parti yang dia rasa sesuai, yang dia rasa dapat memperjuangkan hak rakyat. Tapi walaupun mungkin kita berbeza dari sudut itu, ada berbeza kita dengan kawan kita, dengan kawan sekolah kita pun kita berbeza juga kadang-kadang. Kadang-kadang laki bini pun berbeza. Kadang-kadang antara anak dengan ayah pun berbeza. Kadang-kadang antara menantu dengan mertua pun berbeza juga, kan. Tak apalah itu antara amalan demokrasi politik yang dibenarkan oleh negara kita, kita amalkan sebaik mungkin. Tetapi janganlah sampai peringkat bila kita berbeza warna bendera parti, kita berkelahi, kita bermasam muka. Kita mungkin bolehlah tak setuju dengan orang lain boleh tak setuju dengan kita, tetapi kita jangan sampai terlajak daripada apa yang sepatutnya, sehingga kita melanggar batas-batas persaudaraan seagama dan seakidah. Ya, kita berbeza, tetapi kita boleh bermesra, insya-Allah. Kita masih berbaik-baik. Ya. Baik. Ini yang dilakukan oleh Al-Harith tadi. Walaupun perempuan tua tadi daripada Bani Tamim, musuh kepada kabilah dia sendiri, tapi dia tak kisah. Dia tak biarkan perempuan tu seorang-seorang, malah dibawa, dia pun dapat pahala. Siapa yang tolong saudaranya, kata Nabi SAW, maka Allah akan tolongnya kembali. Kita kena ingat yang tu. Ya. Walaupun dia berbeza apa dengan kita. Berbeza contohnya, dia tu Asy'ariyah, yang ini Salafi. Berbeza di sudut beberapa pendekatan dalam akidah. Ya, ini berbeza sejak dulu lagi, perbezaan ini wujud. Maka tak apa. Kita memilih apa yang kita rasa ulama kita kata betul, dan mungkin kelompok Salafi pun memilih apa yang dia rasa betul. Selagi mana dia masih lagi berada dalam payung yang sama, iaitu payung orang cakap dia seagama, seakidah, maka ketika itu kita tak patutlah berlebih-lebihan. Kalau dia perlukan pertolongan, hendaklah kita membantu saudara kita walaupun daripada mungkin aliran yang berbeza. Baik, saya sambung cerita. Lalu perempuan tadi masuk. Faqultu ya Rasulullah. Masa perempuan itu masuk, Al-Harith pun meneruskan ceritanya. Dia kata,
in ra'aita an taj'ala bainana wa bani Tamim hajizan faj'al ad-dahna'a. Ya Rasulullah, apa katalah, ni macam cadangan daripada Al-Haris. Apa kata kamu jadikan antara kami, kabilah Rabi'ah ni, dengan kabilah Bani Tamim yang sedang memusuhi kami ni, hajizan, penghadang. Artinya, kamu tentukanlah satu ketetapan, satu keputusan. Kami berada di satu kawasan dan Bani Tamim berada di kawasan yang satu lagi, yang mana kau tetapkanlah supaya jangan ada di kalangan kami yang lajak pergi masuk ke kawasan mereka dan jangan ada di kalangan mereka yang lajak masuk ke kawasan kami dalam tempoh-tempoh genting ini. Maknanya Al-Haris ni dia seorang pencinta keamanan, kedamaian. Walaupun dia tahu bahawa mungkin dia tak setuju dengan Bani Tamim, tetapi pun begitu dia masih lagi mahukan kalau boleh berdamai lagi eloklah. Dan pendekatan untuk dia minta plan perdamaian antara kabilahnya dengan kabilah Bani Tamim, dicadangkan Nabi supaya tetapkan satu kawasan. Dalam tempoh genting ini, kawasan ni jangan ada diceroboh oleh orang lain. Dan kita tak boleh ceroboh kepada kawasan orang lain. Begitulah lebih kurangnya. Baik. Dan dicadang faj'alid dahna. Maka aku cadangkan supaya masukkan ad-dahna, letakkan kami, tetapkan kami boleh tinggal di kawasan ad-dahna. Ad-dahna ini bermaksud satu kawasan yang ada rumput, yang ada tempat ragut untuk haiwan ternak. Ialah orang zaman dulu kan, kenderaan paling utama mereka adalah unta, kuda, kambing, biri-biri dan sebagainya, lembu. Jadi kawasan yang kalau boleh mereka nak tinggal di kawasan yang sudah ada siap sedia rumput, ragut. Ya, padang ragut yang mudahlah, mereka tak perlu pergi jauh-jauh. Dalam kawasan mereka sudah ada makanan untuk haiwan mereka sendiri. Masa dia mencadangkan ad-dahna untuk kabilah Rabi'ah, perempuan tadi masa tu on the way masuk dan dia dengar. Fahamiyatil ajuzu wastawfazat, kata Al-Harith. Perempuan tua tadi tiba-tiba marah-marah. Tiba-tiba depan Nabi SAW, dia tak kira, tak sempat nak bagi salam ke apa. Terus dia tunjuk marah dia di depan Nabi dan di depan Al-Harith. Lalu perempuan tu tadi kata, Ya Rasulullah, fa ila aina tatarru mudarak? Ya Rasulullah, kalau begitu, kaum Mudar kamu ini, kamu nak letak mana? Ya? Maksudnya kaum Mudar ni adalah salah satu kaitan dengan kaum Bani Tamim juga. Maksudnya kalau misalnya kamu bagi dahna dekat kabilah Rabi'ah, ni Tamim, Bani Tamim yang ada kaitan dengan Bani Mudar. Bani Mudar juga antara keturunan Rasulullah SAW di atas sana tu. Ya, macam mana dengan orang-orang Mudar kamu, iaitu Bani Tamim? Mereka juga nak kawasan yang memudahkan unta mereka, kuda mereka, haiwan mereka, ragut rumput. Tapi cara perempuan tu cakap marah-marah. Baik. Maka ketika itulah, kata Al-Harith, innama mathali ma qala al-awwalu mi'za'u hamalat hatfaha. Kata Al-Harith, ya Rasulullah, keadaan saya sekarang ni tak ubah seperti pepatah Arab yang berbunyi mi'za'u hamalat hatfaha. Umpama seekor kambing yang menempah kematian. Dia apa cerita ni? Kita kan ada orang Melayu, kita ni orang Melayu ada ada pepatah. Malah semua bangsa termasuk bangsa Arab pun ada pepatahnya juga. Mi'za'u hamalat hatfaha ni bermaksud seperti bak seekor kambing yang menempah kematiannya. Dia asal usul kepada pepatah ni adalah ada seorang lelaki ni dijumpa kambing. Jadi dia jumpa kambing, dia pun tak tahu nak buat apa kat kambing tu kan. Ialah nak sembelih tak ada pisau. Ya. Jadi dia pun tengok kambing tu. Kambing tu pun nampak macam jinak. Dia pun sambil-sambil duk seko-seko dia pun kaih-kaih lah dia punya dekat tanah tu. Kais pasir, kais. Akhir sekali terjumpa pisau yang tertanam di dalam pasir tersebut. Lalu manusia tadi bila nampak ada pisau, terus dia ambil pisau tadi, gunakan pisau tadi untuk sembelih kambing. Memanglah secara hukum syaraknya tak masalah lah makan kambing yang telah disembelih. Tapi nak ceritanya kambing tadi mula nak berjinak dengan manusia, tapi dengan tak sengaja dia telah terkorek tanah yang di bawahnya ada pisau. Dan pisau tadi telah menyebabkan dia
disembelih oleh manusia tadi. Macam kita hari ni mungkin dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Ibarat mendukung biawak ke apa. Macam tu lebih kurang lah ya. Maksudnya kita buat satu kebaikan pada orang lain, orang tu tiba-tiba melakukan keburukan pada kita. Itu situasi yang digambarkan. Kata Al-Harith, hamaltu hadhihi. Baru saya telah bawa makcik tua ni. Wala ash'uru annaha kanat li khasman. Dan saya tak berasa pun makcik tua ni akan jadi musuh saya. Akan bangkang saya. Saya pun sebab dah anggap dia macam makcik. Walaupun dia daripada Bani Tamim, saya tak kisah. Ya. A'udzu billahi wa rasulihi an akuna kawafidi adin. Aku berlindung dengan Allah dan Rasulnya, kata Al-Harith, daripada jadi seperti utusan kaum Ad. Di sini dia punya point dia. Ya. Maksudnya dia dalam keadaan dia tak puas hati lah dengan makcik tadi. Dia tengah bincang dengan Nabi SAW, kawan tu menyampuk. Menyampuk dengan cara dengan cara yang tak sepatutnya. Dan sepatutnya mungkin Al-Harith merasakan makcik tadi paling-paling kurang kenang jasa. Ya, makcik tadi nak jalan kaki dari tempat dia mari ke Madinah, jauh tak larat. Dia tolong bawa, paling-paling kurang dengan sedikit kebaikan yang Al-Harith buat. Kenanglah jasa, tak payahlah. Maksudnya kalau marah pun janganlah tunjuk sangat. Tapi pakcik tadi dia tak kira, dia menyampuk dan dia marah apa dengan cadangan Al-Harith. Al-Harith merasakan dia ni seumpama kambing yang telah menempah kematiannya. Iaitu dia telah tersalah buat baik, yang mana orang tadi membalas kebaikan dia dengan cara yang tak sepatutnya. Lalu tu yang Al-Harith kata, aku berlindung dengan Allah daripada menjadi seperti utusan Bani Ad. Baik, kita nak tengok di sini apakah utusan Bani Ad tu buat. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang memperhatikan ya orang cakap cadangan ya dan dialog ni, Nabi pun katanya, wa ma wafidu adin. Apa cerita utusan Bani Ad ni? Wa huwa a'lamu bil hadits minhu. Sedangkan Nabi SAW dah tahu dah cerita dia. Sebab ini kaum Ad punya cerita. Kaum Ad ni kaum Nabi Hud, Nabi yang keempat setelah Nabi Adam AS. Dan cerita-cerita tentang umat-umat zaman dahulu ni, Nabi kita memang dah tahu kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Nabi melalui wahyu. Tapi bila kawan ni buka cerita, jangan jadi seperti kaum Bani Ad. Kaum Ad ya. Maka Nabi pun tak maulah ya, macam potong cakap Al-Harith sebagai tanda hormat kepada seseorang yang sedang bercakap. Nabi tak nak potong. Nabi tak nak kata tak payah ceritalah. Kan Nabi tanya, apa cerita kaum Bani Ad tu? Kaum Ad tadi. Nabi minta lagi supaya teruskan cerita. Qultu, kata Al-Harith, inna adan qahatu. Satu ketika dulu kaum Ad ini pernah mengalami kemarau yang panjang. Kaum Ad ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi sekalian, kalau kita baca dalam Quran setakat yang kita jumpa, tak pernahlah cerita kaum Ad ni cerita yang menggambarkan mereka ini taat kepada rasul mereka. Kaum Ad ini adalah kaum yang tidak hormat kepada rasul mereka, Nabi Hud alaihi salam. Mereka ini seorang yang kelompok yang mengkufuri ajaran kaum Nabi Hud, mereka sombong. Dan kerana kesombongan mereka ini, mereka pernah ditimpa musibah kemarau panjang. Ya, kita tuan-tuan kadang-kadang di Selangor tak ada air sehari dua pun jenuh. Ini bayangkan tidak ada air kerana kemarau panjang. Ya, tanaman tak menjadi panas terik, kemudian haiwan pun kurus-kurus ya dan sebagainya. Tentulah kemarau panjang ini merupakan satu kesusahan kepada manusia. Lalu faba'athu wafidan lahum. Jadi ikhtiar mereka pada waktu itu ya, mereka pun hantar satu utusan, seorang utusan. Yuqalu lahu Qail. Utusan tu namanya Qail. Ya, seorang lelaki bernama Qail. Lalu Qail ni pun dihantarlah. Dihantar ke mana? Diutuskan ke mana? Ke tanah Mekah pada waktu itu. Walaupun pada waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Mekah tidak ada Kaabah. Tapi kaum terdahulu sejak Nabi Adam barangkali sudah mengetahui bahawa wujudnya tanah di Mekah, yang mana tanah itu merupakan tanah suci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tahu ini tanah yang mulia, tanah yang suci di sisi Allah. Jadi mereka hantar seorang utusan ni bernama Qail, tujuannya supaya pergilah
minta pada Allah Subhanahu Wa Taala sana. Berdoa kat sana minta supaya Allah hentikan kemarau pada kita dan Allah turunkan hujan yang boleh menyuburkan tanah dan sebagainya. Jadi ini satu kesilapan jugalah sebenarnya. Sebagian ulama kata sepatutnya mereka boleh berdoa di tempat mereka. Tak perlu pergi jauh-jauh daripada Yaman nak pergi ke Mekah sana. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ketika Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, ketika dia menawarkan doa kepada manusia, dia menawarkan dalam tempoh sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Tak ada tempoh tertentu yang Allah tutup pejabat dia. Kalau kita namakan sebagai pejabat lah. Tak ada. Kita doa bila-bila masa Allah Ta'ala sedia untuk menerima dan mengkabulkan doa kita, asalkan kita memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ya, tak ada. Yang ada, beza dalam 24 jam ni, waktu yang paling mustajab, selebihnya waktu yang mustajab juga. Cuma ada waktu-waktu yang Allah lebih memustajabkan doa hamba-hambanya. Seperti waktu di sepertiga malam terakhir dan sebagainya. Baik. Jadi mereka ni, mungkin kerana mereka tidak faham agama, kaum Ad ini, mereka kan nak doa ni, nak kena pergi tanah haram, berdoa situ. Macam kita lah, nak berdoa, tak semestinya suruh ustaz doa. Tak semestinya, walaupun boleh. Tak semestinya kena masuk masjid baru doa. Ya? Allah tidak ada kerana birokrasi. Yang penting kita berdoa di tempat yang bukan ada unsur penghinaan. Contohnya jangan berdoa minta hajat kita dalam tandas. Duduk kita keluarlah dari tandas, kita doalah di tempat yang bukan seperti tandas dan seumpamanya, berdoa di situ, memohon pada Allah, sembahyang sunat 2 rakaat dan sebagainya. Baik. Famarra bi Muawiyah bin Bakrin. Qail ini dia pun pergilah utus kaum dia hantar dengan satu misi yang penting, berdoa. Di tengah jalan dia singgah bertemu dengan seorang raja ataupun seorang orang kaya bernama Muawiyah bin Bakar. Fa aqama indahu syahran. Qail telah singgah di rumah Muawiyah ni. Duduk sebulan kat rumah tu. Orang suruh pergi doa dekat tanah Mekah, dia berhenti dekat rumah Muawiyah sebulan lamanya. Yasqihil khamra. Dalam tempoh sebulan dia berhibur di rumah Muawiyah, dia minum arak. Wa tughannihi jariyatan. Dan sambil berhibur dengan 2 orang jariyah. Jariyah ni wanita muda yang boleh menyanyi. Yuqalu lahuma al-jaradatan. Jariyah ni dipanggil jaradatan. Duduk berseronok, orang hantar suruh minta, ini misi penting ni, misi antara hidup mati. Minta supaya Allah Ta'ala ubah keadaan kaumnya daripada buruk menjadi baik. Tapi kawan ni tidak ada kejujuran, tidak ada amanah dan sebagainya. Dia singgah berseronok pula, buat maksiat pula, minum arak, berseronok dengan perempuan dan sebagainya selama sebulan. Falamma madha syahru, lepas sebulan mungkin dia teringat kot, nak kena cepat ni, sekali kaum dia duk tunggu. Ya, duk tunggu di perkampungan di Al-Ahqaf tu. Ya. Kharaja jibala Tihama, dia pun keluar. Dia keluar daripada rumah Muawiyah dan dia pergi di kawasan pergunungan Tihama. Dia pergunungan Tihama ni dia macam kalau kita di Malaysia ni ada banjaran Titiwangsa lah. Satu kawasan bukit berkau yang cukup luas. Bukitnya itu berada di pelbagai tempat dan daerah. Tu Tihama. Jadi dia pergi dekat Tihamah yang berhampiran Mekah ni. Fanada, lalu dia berdoa. Baru nak start doa. Tadi buat maksiat sebulan. Orang hantar dengan satu tugas, dia culas. Lepas tu dia buat maksiat dengan Tuhan. Dia minum arak dan sebagainya. Tengok cara dia berdoa. Dia kata apa? Allahumma ya Allah. Innaka ta'lamu anni lam aji ila maridhin fa'udawiyahu. Ya Allah, engkau pun tahu. Cara doa ni. Engkau pun tahu. Aku datang ini bukanlah untuk merawat pesakit. Wala ila asirin fa'ufadiyahu. Aku datang ni bukanlah untuk membebaskan tawanan perang. Saya pun tak faham kenapa orang ni, Qail ni memulakan doa sebegini. Patutnya dia sampai tu terus doa lah. Puji-puji Allah, doa kan kita kena mula dengan puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa li 'azimi sultanik. Macam-macam doa puji-pujian, lafaz-lafaz puji yang Nabi ajar sebagai pembukaan doa. Tapi dia ni datang macam sombong. Ya Tuhan, kau pun tahu kan? Aku datang bukanlah untuk merawat pesakit, bukan datang untuk
membebaskan tawanan perang. Allahumma asqi 'adan ma kunta tasqihi. Ya Allah, tolonglah turunkan hujan pada kaum 'Ad dengan cara yang kau nak. Cara doa pun macam tak bersungguh. Kalau orang yang terdesak ketika minta pada Tuhan, dia bersungguh-sungguh. Dia kata, Ya Allah, kau turunkanlah hujan yang baik kepada kaum 'Ad, sebagai contohlah. Ya Allah, turunkan hujan yang berkat, suburkan kembali tanah, kan, tumbuhkan kembali tumbuh-tumbuhan di tempat kami, ya, berikan kesuburan, penghasilan yang baik kepada kaum 'Ad. Kan dia meminta pelbagai itu. Dia bukan sekadar minta hujan, tapi minta kebaikan daripada hujan tersebut. Tapi ini, Ya Allah, kau berikan, turunkan hujan pada kaum 'Ad, ikutlah cara mana yang kau nak. Kan? Macam tak bersungguhlah cara dia berdoa ni. Lalu, famarrat bihi sahabatun sud. Kata Al-Haris, ya, berlalulah, datanglah beberapa kelompok awan yang hitam. Ya. Fanudiya minha, lalu keluar suara. Ada suara yang panggil, ikhtar, yang kata kepada Qail tadi, sekarang pilih awan banyak di atas sana yang warna hitam, pilih awan mana yang nak dihantar pada kaum 'Ad. Fa'awma'a ila sahabatin minha sauda, lalu Qail pun tunjuklah ke arah awan yang paling hitam, sebab dia macam kita jugalah hari ni, tengok awan hitam atas langit, kita kata apa? Hujan lah. Lalu Qail ni kata, ada yang hitam pekat. Maka Qail pun pilih yang hitam pekat, sebab dia sangka hitam pekat ni yang paling bagus, sebab dia mengandungi hujan yang cukup banyak. Kalau turun tu memang puas hatilah. Dia fikir macam tu. Fanudiya minha, lepas dia pilih tu, awan yang paling hitam tu, saya harap boleh hantar ke kaum 'Ad, turunkan hujan di sana. Maka satu seruan mengatakan pada dia, khudha ramadan, rimdidan, la tubqa min 'adin ahadan. Kata suara tadi kepada Qail, ambillah hujan yang hakikatnya merupakan angin debu hitam yang akan menghapuskan kaum 'Ad daripada menyelamatkan diri. Maknanya, rupa-rupanya awan hitam tersebut bukanlah awan hujan, tetapi di dalamnya ada api. Kata para ulama hadis, maksud debu-debu abu hitam tadi itu adalah api. Diumpama gunung berapi yang kita dengar hari ini. Kan sebahagian negara ada gunung berapi. Bila kadang-kadang gunung berapi itu dia tidak mengeluarkan sangat lava api itu. Dia menghamburkan debu-debu hitam. Batu-batu hitam daripada dalam perut gunung berapi. Kita nampak debu tu warna hitam, tetapi hakikatnya debu tu panas. Ya, dan debu tu boleh membunuh orang dalam sesebuah kampung kalau orang kampung tak lari. Ini berlaku di Indonesia yang saya pernah tengok. Ya, orang mati tak sempat keluar daripada rumah dia, tak sempat larikan diri apabila kampung tersebut dihujani dengan debu-debu hitam yang dihamburkan oleh gunung berapi. Rupanya debu hitam tu debu yang panas, abu yang panas, kerana dia datang daripada perut gunung berapi yang telah dibakar oleh lava gunung berapi di dalam perut gunung tersebut. Jadi itulah yang diturunkan oleh awan hitam tersebut. Kata surah tadi, khudha ramadan rimdidan la tubqa min 'adin ahadan. Ambillah awan yang penuh dengan abu yang panas ini yang akan menghapuskan kaum 'Ad tanpa meninggalkan seorang pun di kalangan mereka. Jadi rupa-rupanya apa yang berlaku setelah itu, Allah tidak mengkabulkan dan tidak memberikan hujan seperti yang diharapkan oleh kaum 'Ad, tetapi Allah menggandakan azab. Setelah beberapa bulan mereka menerima kemarau yang panjang yang menyeksakan, Allah Taala tutup kemarau tersebut dengan turunnya abu-abu panas yang mana diiringkan dengan angin yang kuat, sehingga abu panas tersebut telah mengenai sekampung orang-orang 'Ad dan telah menghapuskan seluruh kaum 'Ad, seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sebut, fahal tara lahum min baqiyah. Maksudnya, adakah kamu lihat ada lagi saki-baki keturunan kaum 'Ad? Di zaman Nabi ini, Allah ketika Allah ceritakan Nabi, Allah turunkan azab pada kaum 'Ad. Allah kata, fahal tara lahum min baqiyah. Kamu nampak tak, wahai Muhammad, ada lagi saki-baki keturunan kaum 'Ad sekarang? Jawapannya tak ada. Sebab ketika Allah turunkan azab, Allah hapuskan semua penduduk kaum 'Ad.
yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang perempuan, yang lelaki, semua kena, sehingga mereka hanya tinggal nama sahaja sebagai sejarah yang terpahat dalam sejarah tentang kisah mereka, dan tinggallah saki-baki rumah-rumah mereka yang tidak didiami lagi, sementara ahli dan penduduknya telah pun mati terbunuh dalam azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kadang-kadang kita bimbang, kalau misalnya satu kelompok tempat tersebut menunjukkan kesombongannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan turun azab yang tak kira siapa dah. Dia akan menimpa semua di kawasan tersebut. Tak kira orang tu baik ke, orang tu tak baik ke, orang tu benar ke salah ke. Kalaulah kezaliman ataupun kejahatan mendominasi tempat tersebut, maka dengan sebab kejahatan yang banyak itu memanggil turunnya azab Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yazubillahi min zalik. Qala Abu Wa'il, salah seorang saya tak pasti siapa ni, mungkin sahabat Nabi juga. Abu Wa'il kata, wa sadaqa, benar kata Al-Haris tadi, ya, fa kanatil mar'atu war rajulu idza ba'athu wafidan lahum. Orang lelaki dan perempuan di kalangan bangsa Arab ini, bila mereka hantar seseorang dengan satu tugas, tak kisahlah hantar jumpa orang tu ke, hantar pergi meminang ke, hantar pergi kerja ke, hantar pergi belajar ke, kan. Qalu, mereka, antara pesanan mereka pada orang yang mereka hantar tu, la takun kawafidi 'ad. Ingat, ya, kami hantar ni, jangan pula kamu jadi seperti utusan kaum 'Ad. Dia macam Qail tadi tu. Orang hantar dia pergi minta hujan, pergi doa kat Tuhan, dia pergi minum arak. Lepas doa pun cara tak kena. Jadi di sini ada tu kesalahan. Pertama, kaum 'Ad tu barangkali telah tersalah hantar orang. Mereka mungkinlah ketika itu macam dah terdesak sangat dah. Mungkin mereka dah insaf dah barangkali lah. Hujan tak turun lama ni, kemarau panjang ni, mereka kata, apa kata kita minta ampun kat Tuhan lah. Kita minta hantar seorang ni pergi minta kat Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dia pergi berdoa dekat tanah suci, tanah yang Allah berkati. Idea tu walaupun tak nak tepat, kerana mereka menyempitkan konsep berdoa. Ya, doa tu boleh buat di mana-mana. Tapi tak apalah, kurang-kurangnya masih lagi usahalah suruh berdoa. Tapi mereka telah salah pilih utusan. Mereka hantar Qail. Qail ni orangnya nampak gaya seperti yang kita sebut tadi, orang yang tidak amanah. Orang yang dia tidak serius dengan tugas yang diberikan dan tak faham hakikat penderitaan yang dideritai oleh kaum dia, dan tidak mengetahui dan faham tentang seluk-beluk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali apa yang berlaku? Bala bencana yang turun. Jadi pengajaran yang untuk kita, ya, la takun kawafidi 'Ad, jangan jadi seperti utusan kaum 'Ad. Artinya kalau orang hantar kita, orang lantik kita pergi ke satu tempat, ya, atas urusan tertentu, pastikan kita menunaikan tanggungjawab tersebut dengan sebaik mungkin. Jangan kita culas seperti Qail tadi. Jangan kita mengkhianati janji kita pada orang yang bagi tugas kepada kita tadi. Ya. Jangan kita khianat. Jangan kita, apa istilah dia panggil, sebagai melakukan tugasan yang bukan yang disuruh. Ya. Itu antara pengajaran la takun kawafidi 'Ad. Jangan jadi seperti utusan kaum 'Ad yang tidak menjalankan tugas yang diamanahkan dengan cara yang betul. Antara pengajaran lain, kita lihat di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Haris tadi, dia kata apa? A'udzu billahi wa rasulihi an akuna kawafidi 'Ad. Aku berlindung dengan Allah dan Rasulnya daripada jadi seperti utusan kaum 'Ad. Artinya Al-Haris pun sedar ini akhlak yang buruk yang tak patut dia buat. Jadi dalam konteks dia dengan makcik tua daripada Bani Tamim tadi, dia telah menjalankan tugas dengan baik. Walaupun makcik tua tadi mungkin seorang yang daripada kabilah yang dia tak berkenan sangat, tapi atas dasar hubungan seagama, su'ukhuwah, ya, maka dia telah membawa makcik tadi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak jadi seperti utusan kaum 'Ad yang mana mungkin makcik tadi harap dia bawa jumpa Nabi, mungkin dia tak bawa. Mungkin dia bawa separuh jalan, lepas tu dia buang makcik tu tepi jalan. Makcik, saya bawa separuh jalan, separuh lagi makcik jalanlah kaki seorang-seorang. Dia tak buat macam tu. Dia cakap macam tu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara tawaduk dan rendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta, apa cerita utusan kaum 'Ad? Nabi dah tahu kisah tersebut sebab kisah tu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana ini sedang dialog, ya,
Nabi tak potong cakap Al-Haris. Nabi suruh Al-Haris teruskan cerita. Itu antara yang kita cuba ikutlah dalam kehidupan kita. Bila ada orang dia sedang cakap benda yang kita dah tahu, kita diam je. Kadang-kadang kita balik rumah, bini kita kata, abang tahu dah ada satu cerita gini-gini. Kita tahu dah cerita tu. Tapi sebagai orang kata adab dan rendah diri, kita dengar apilah. Kan? Kalau benda tu bukanlah isi mengumpat orang lain, bukan isinya mengaibkan orang lain, kita dengarlah. Oh begitu. Kan? Tapi kadang-kadang kita bergurau juga. Kan? Abang dengar dah. Jadi bila kita kata, tak payah ceritalah, orang dengar dah. Kadang-kadang orang tu kecil hati dengan kita. Jadi Nabi SAW telah tunjukkan satu akhlak yang baik. Walaupun dia seorang ketua, seorang Rasulullah, seorang yang mulia. Kalau ada orang bawah dia, para sahabat yang jarang jumpa dia, nak cerita sesuatu yang Nabi dah tahu, Nabi pun teruskan. Suruh cerita macam biasa. Kerana hikmahnya barangkali dengan cerita tersebut, orang di sekeliling Nabi SAW dapat manfaat daripada perkongsian yang dibawakan oleh Al-Haris. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian, jadi kisah ini adalah riwayat daripada hadis Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi. Jadi cerita yang panjang, tapi yang saya boleh sempat dapatkan kesimpulan di sini antaranya adalah yang paling penting, kalau kita dilantik oleh sesiapa pun untuk menjalankan sesuatu tugas, maka jalankan tugas tersebut dengan amanah dan betul. Yang kedua, kalau kita nak lantik orang lain mewakili kita menjalankan tugas tertentu bagi pihak kita, pastikan jangan terlantik orang seperti Qail tadi. Jangan salah lantik lah. Artinya kita kena kenal pasti orang yang kita lantik ni, apa dia punya kapasiti dia, kemahiran dia, kemampuan dia. Lepas kita dah selidik bahawa dia orang yang boleh diharap, barulah kita lantik dia untuk menjalankan tugas-tugas tertentu bagi pihak kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan insyaAllah kita sambung lagi hadis-hadis daripada buku ini pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.